Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Nabi SAW yang dilahirkan dalam keadaan buta matanya, merupakan sepupu kepada Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi yang mulia SAW. Ketika awal dakwah Islam di Mekah, bagaimana Rasulullah SAW cuba berdialog dengan pembesar-pembesar Quraisy ketika itu, di antaranya Abu Jahal. Lalu datang Abdullah bin Ummi Maktum bertanyakan kepada Rasulullah tentang ayat-ayat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada baginda. Lalu Nabi terpaling memenuhi permintaan Abdullah bin Ummi Maktum, menyebabkan turunnya teguran ataupun wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu surah Abasa ayat 1 hingga 16 yang kita baca berulang-ulang kali sehingga pada hari ini dan hingga pada hari kiamat kelak. Lalu Nabi SAW setelah itu sangat memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum dan sering bertanya kepada Abdullah bin Ummi Maktum khabarnya. Ketika mana Nabi SAW dan para sahabat telah berhijrah ke Madinah, diangkat kedudukan orang yang buta ini, sahabat yang mulia ini, sebagai muazzin ataupun tukang azan Rasulullah SAW. Ada masanya azan di Madinah dikumandangkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah dan iqamahnya oleh Abdullah bin Ummi Maktum, dan begitulah sebaliknya. Bila masuk bulan Ramadan, maka Abdullah bin Ummi Maktum akan melaungkan azan, dan kemudian azan seterusnya dilaungkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah untuk menunjukkan iaitu waktu bersahur dan tamatnya waktu bersahur. Ketika mana pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, bagaimana Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta matanya, sangat teringin dan menyimpan hasrat untuk berjihad fi sabilillah seperti sahabat-sahabatnya yang lain. Lalu dia menawarkan dirinya untuk menjadi pemegang panji ataupun bendera tentera-tentera muslimin ketika itu. Lalu ketika mana Sayyidina Umar bin Khattab mengarah tenteranya untuk berperang dengan tentera-tentera Parsi yang merupakan kuasa besar dunia ketika itu, lalu Abdullah bin Ummi Maktum menyiapkan dirinya dengan pakaian besi dan kelengkapan tentera yang lengkap, dan kemudian dia mengambil panji ataupun bendera tentera muslimin, lalu dibawa dalam medan peperangan tersebut. Dia meletakkan dirinya di tengah-tengah di antara dua barisan tentera. Katanya, tempatkan aku antara dua barisan tentera sebagai pembawa panji peperangan. Aku akan memegangnya erat-erat dan menjaganya untuk kalian. Aku seorang yang buta, sudah pasti aku tidak akan mampu untuk melarikan diri. Maka peperangan yang berlanjutan sehingga 3 hari itu dimenangi dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala oleh tentera-tentera Islam. Bukan sedikit para syuhada gugur di antara mereka itu. Itulah sahabat yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Gugur syahid dia dalam keadaan dia memegang erat panji ataupun bendera tentera Islam. Mudah-mudahan kisah yang ringkas ini, bagaimana sahabat Nabi walaupun ada kekurangan pada dirinya, tetapi ia tidak membiarkan kekurangan itu menutupi kelemahan yang ada, tetapi dia cuba untuk membantu Islam sehingga akhirnya dia syahid bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita, diri saya dan kita semua, bagaimana kita ini Allah berikan kelebihan kepada kita walaupun kita tidak sehebat orang lain, tetapi ambillah peranan yang mampu kita berikan kepada diri kita, kepada agama kita, kepada negara kita, insya-Allah.